Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, boleh dengar suara? Rupanya saya cakap Ngap. seorang. Saya tak on mikrofon, saya minta maaf. Sebab Lah. daripada tadi saya dah bercakap seorang-seorang. Patut tak ada respon. Saya siap panggil Goh Yifong lagi. Aduh, hai. Minta maaf. Goh Yifong boleh nampak, boleh buka mic, boleh respon sikit. Goh Yifong, saya sebenarnya nak discuss jawapan kuis yang lalu. Okey, sebab bila saya suruh buka komen, ada orang yang PM saya dan cakap kata dia tak boleh tengok komen. Okey, kemudian baru saya realise apa ni orang kata, rupa yang kamu nampak dengan yang cikgu punya tak sama. Okey, kalau dekat saya, bila saya komen, terus saya boleh baca kat sini. Okey, dan bila some yang PM saya, dia kata dia tak nampak. Okey, tapi ada beberapa pelajar yang dah pandai buka komen. Boleh tanya dia orang siapa yang dah pandai tu ya. 3K ada, 3C, 3B, Azwa, Eli dah pandai, Anissa. Okey, boleh tanya dia Dia orang. Syakir, dia Syakir. Ya? Siapa yang cakap tu? Apa? Okey, so komen saya untuk soalan yang ini, yang ditanya panjang tu, ingat tak? Ke saya kena buka? Sekejap. Mana semua nak buka? Tengok ada orang nak masuk tak? Ada orang tak dapat masuk dah ni. Sebab 101 dah. Okey. So siapa yang tak dapat masuk tu kena join next class lah. Sekejap, soalan yang ada panjang. Ikut. Aku tak ingat soalan dulu. Ya ni. Okey, untuk soalan ni lah yang banyak orang tanya. Untuk soalan 1 dan 2 tu saya rasa macam tak ada masalah. Cuma kalau yang dapat baca komen tu, saya minta kamu tunjukkan ni. Saya tahu kamu boleh dapat jawapan dengan tekan kalkulator. Okey, tapi kamu mesti tunjuk ni. Okey, kalau kamu terus tulis jawapan saja, tak ada working, ni dikira working ni lah. Okey, so kamu tak layak dapat markah. Okey, kamu mesti tunjuk pendaraban silang, cross multiplication. Okey, untuk soalan ni lah yang kita bincang tadi lah, bukan petikai lah. Okey, ni soalan ni. Okey, kamu dah buat sampai sini, tapi kamu tak tulis final answer. Okey, sebab kau nampak ni setakat buat yang ni ataupun kamu buat X tambah 3 kuasa 2, kamu hanya dapat K1 saja. Okey, kamu tak layak dapat N sebab dekat soalan dia adalah cari panjang dalam cm sisi bagi poster itu dalam ungkapan algebra. So kamu kena tambah satu ayat kat bawah, panjang sisi sama dengan X tambah 3. Ini yang ramai tak ada. Okay. So kamu setakat dapat K1 NO. Boleh ya? Go tadi nampak ya? Okay, saya dah komen dekat gambar tapi mungkin Go tak dapat baca. Okay ni, saya komen panjang, yang lain very good, very good, very good. Okay, itu contoh lah. Okay, terima kasih Go kerana menjadi contoh untuk hari ini. Okay, yang lain tak perlu saya tunjuklah kot. Okay, teruskan yang baik itu. Okay, sentiasa buat Google Classroom punya latihan. Okay, so saya pun bersemangat. Okay, so lagi satu adalah ini. Diberi loss poster itu ialah 900 cm kuasa 2, cari nilai X. Okey, kalau ikut working yang saya bagi,
Macam ni lah. Okay, majoriti orang buat macam ni. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis yang begitu bijak. Okay, dia dapat working yang berbeza. Okay, puas saya bergaduh dengan dia. Okay, dia tahulah siapa. Okay, tak naklah sebut nama dia, nanti dia malu tak. Okay, masa saya tulis begini. Okay, luas poster sama dengan 900. So apa yang kita buat adalah kita selesaikan kiri dan kanan. Okay, sebelah sini kita square rootkan dia supaya kita dapat CC sebab soalan minta CC. Okay, sebelah sini pun kita square root jugalah. Okay, sebab ini kuasa 2, sini pun 900 adalah 30 kuasa 2. Square root both part dan kita selesaikan. Okay, beri-real saya pertahankan jawapan saya. Okay, dia come out begini. Okay, mari kita tengok kerja dia kawan-kawan. Okay, apa yang dia buat adalah dia bawa 900 ke sebelah kiri. Okay, kemudian dia samakan dengan kosong. Okay, kemudian tolak dapat negatif 891 dan dia factorizekan. So dia dapat 2 kurungan dengan 2 jawapan, tapi jawapan ini negatif, so kita abaikan. So still dia dapat jawapan sama dengan kita, iaitu 27. Boleh ke saya sebut nama dia siapa? Boleh ke saya sebut ya? Boleh ke? Boleh. Saya rasa saya sangat kagum lah. Okay, mula-mula dia pertikaikan jawapan tu, malah saya tak tidur. Betul ke ni? Last saya tanya pelanggan, dan pelanggan pun come out dengan benda ni. Barulah saya realise, ya Allah bijaknya budak ni. Okay, 3C namanya Sweet Yan. Okay, betul ke saya sebut nama dia? Betul kot? Kan? Nanti saya tengok balik. Saya tak kenal siapa pelajarnya. Tapi dia memang selalu mesej saya. Betul lah, Sweet Yan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, alamak ada lagi orang nak masuk. Tak sempat. Siapa? 101, boleh masuk lagi ke? Bukan macam ni yang saya menyampah ni. Yang kali masuk Allah sikit. Okay ya. Takut nanti lambat nanti. So kita start dengan topik hari ini. Ni dah selesai tadi ya. Apa-apa tak puas hati boleh PM. Okay. So now kita mulakan dengan tajuk kita hari ini. So kita ada 2 tajuk hari ini. Okay. Ada lagu tak sebab pasang. Okay. Tajuk kita hari ini adalah bab 11 tingkatan 1 pengenalan sel dan bab 13 tingkatan 2 kebarangkalian mudah. Okay, sebenarnya kawan-kawan, kenapa saya pilih tajuk tukar hati tak ikut susunan? Okay, sebenarnya tajuk yang saya pilih adalah tajuk-tajuk yang ada kaitan Form 4 nanti. Okay, disebabkan saya mengajar Form 4 dan Form 5. Form 3 ni pun dah habis, exam pun kita tak tahu bila, tapi akan ada exam untuk menentukan kelas Form 4 kamu. Jadi saya rasa saya nak tekankan tajuk-tajuk yang menjadi topik Form 4. Okay, supaya bila naik Form 4 tahun depan, kamu tak lupa. Okay, so kamu akan belajar tu dengan senang lah sebab kamu masih ingat lagi. Atau Form 1 kan, dah 2 tahun yang lalu. Mesti kamu dah tak ingat kan. Jadi saya recall tajuk-tajuk macam tu lah. Itu target saya lah. Okay, since saya yang nak mengajar kamu, suka hatilah saya nak pilih tajuk yang mana. Tapi kalau kamu ada request nak tajuk yang mana-mana, okay kamu boleh pilih. Macam tajuk-tajuk sebelum ni yang saya pilih 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah tajuk-tajuk yang keluar pada soalan panjang. Okay, itu yang saya fokus. Okay. So mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya buat kali ni tak macam sebelum ni. Sebelum ni saya go through rangkai kata dan kita recall satu-satu. Okay, saya nak tukar-tukar lah, takut nanti kamu jemu. Okay, kita ada lagi 4 minggu bersama, jadi saya rasa saya kena jadi seorang yang kreatif supaya kelas saya menarik dan boleh menarik ramai pelajar untuk join kelas saya. Okay, so kita nak buat hari ni adalah kita go through subtopik
dengan soalan. Okay, sebab instead of saya yang explain, kamu cuba recall saja, lebih baik kamu yang buat. Okay, so ready dengan kertas dan pensel. Okay, kenapa dengan left ni? Dan ni Aizat left kenapa? Kalau dah left nanti saya takut tak dapat masuk lah. Sebab dah 100 lebih. Okay. Okay, so ready dengan kertas dan pen? Mari kita start. Ulang kaji pengenalan set Form 1 bab 11. Ready? Kawan-kawan, respon sikit. Ya. Ready. Wow, maco. Okay, jom. Ya, bagus. Okay, jom. So, ini adalah soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama hari ni kita nak recall subset. Okay. Kalau kamu ingat, subset itu adalah contoh saya bagi set A, ini set A. Dekat dalam ni ada set B. So set B ini adalah subset kepada set A, ataupun saya sebut sebagai anak sebab dia berada di dalam A. B subset kepada A. Adakah A subset kepada B? Tak. Pandai. Okay. So, sedikit tips kat sini untuk kamu recall lah. Okay, biasanya soalan ni keluar dekat objektif lah. Okay. Dia nak bilangan subset 2 darab N. N ini adalah elemen ataupun unsur yang ada dalam set tersebut. Okay. Okay. Contoh ni ya. JKLM. So dia ada 4 unsur. So subset bagi set P. Okay, boleh ya. Subset bagi set P. Subset dia adalah 2 kuasa 4. So berapa? Hai, lama ni tekan kalkulator. Ke baru nak cari kalkulator? 204 dapat berapa, cik? 16. Yes. So, kalau kamu list subset dia, okay, soalan bahagian C, kalau dia suruh kamu senaraikan semua subset bagi P, lepas kamu senarai, kamu kira mesti dapat 16. Okay, kalau terlebih atau terkurang maksudnya salah lah. So, ini tips ya. Okay. So, sekarang saya nak kamu bulatkan semua subset bagi P. J, K, L, M. Okay. Yang pertama saya nak bulatkan yang mana? LM. Okay, thank you Encik Amar. Orang lain pula. Go, set kosong. Very good. Kalau tak guna bracket yang kosong macam ni, dia buat bulat, tanda macam ni pun boleh. Itu pun maksudnya set kosong. Null set. Okay. Ada lagi? JLK. JLK. Very good. JLK. Ada lagi yang lain? MKL. MKL. Ramanan dan Go jawab yang sama. Very good. Kalau saya tak nampak kat chatting, jangan kecil hati ya. Okay. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi? MKJL. Ya, sama jawapan. Ya, terima kasih. Okay. Yang tinggal ini, apa masalah dia? Kat sini Ada huruf yang tak ada dalam set P. Okay, ini ada N. So, salah lah. Okay. Ini ada H. So, salah juga. Ini ada P. Salah. Boleh kawan-kawan? Clear? Clear ke tak clear? Clear. So, saya proceed. Okay.
Orang yang kalau dah buka slide semalam, kalau kamu dah print, mungkin kamu lebih laju lah. Okay. So next question. Okay. Okay. Berdasarkan gambar Raja Venn di bawah, lengkapkan pernyataan yang berikut. Okey, dia bagi ini adalah simbol set semester. Okey, ini set C, ini set A, dalam ni adalah set B. Okey, tips dia ini adalah cerita subset dan bukan subset. Okey, ini lambang subset. Okey, subset macam ni. Ini bukan subset. Okey. Okey, so kita nak habiskan ayat ni. B subset kepada A. very good. A bukan subset kepada B dan C. Kan cikgu? C pun bukan juga. Very good, Ahmad. Tapi dia bagi satu je jawapan. Kamu jawab B pun betul. Kamu jawab C pun betul. Dua-dua jawapan dia. Okay. A bukan subset kepada B. A pun bukan subset kepada C. Tapi A adalah subset kepada? Set semester. Yes, very good. A subset kepada set semester. Wah, buruknya. Macam anjing laut. Okay, now B pula. B bukan subset kepada C. C. Very good. Pandainya. Pandai Cikgu Fuman ajar. Siapa dah Cikgu Fuman tu ya? Cikgu Ini- Hania. Nanti beri KFC kat ni. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya di sini? Clear? InsyaAllah tak. Okay, recall tak ya? Okay, harap-harap terkenang lah. Okay, bertambah knowledge kamu. Okay, bukan bertambah, refresh. Okay. So next Okay, sekarang kita nak lorekkan set P prime. Prime ni maksudnya adalah pelengkap. Okay, prime P prime. Prime ini adalah pelengkap. Pelengkap maksudnya luar kawasan tu. Okay, so kat mana saya nak lorek? Untuk soalan yang pertama, tulis A tapi B. Kantoi cikgu tindan soalan. Okey, kat mana? Kat mana saya nak lorek? Untuk kedua-dua soalan ni. P prime. Sini kawasan P. So bila P prime, kat luar lah. Ini pun sama. Ini P. Bila P prime, kat luar ni. Semua. Kawan-kawan, bila soalan kata lorek ataupun shape, okey, kamu jangan ambil pensel dan warnakan. Salah ya. Kamu tak menjawab soalan. Sebab dia kata lorek, kamu kena garis-garis macam ni. Aduh, hai. Susah ya. Okay lah, not bad lah. Okay. So dalam P sahaja yang saya tak lorek. Okay, yang lain, kamu mesti lalukan garisan supaya saya tak confuse. Kamu lorek ke tak? Okay. Ini pun sama. Ini P. So luar daripada P. Okay. Q ni pun mandi makan sana. Okay. Kamu buatlah garisan yang cantik ya. So nampak. Sini ada kawasan Q. Tapi dia dalam kawasan P. Okay. So saya tak lorekkan dalam ni. So keseluruhan P tidak saya lorek. Walaupun Q termasuk. Betul tak jawapan saya kawan-kawan? Sama tak dengan jawapan anda? Sama. Ada komplain di mana-mana tak? Ada confuse di mana-mana? Tak. Very good. Oh, cikgu satu je nak tanya.
Kalau buat gambar rajah van, dia tak kisah bentuk segi empat ke bulat ke apa ke. Oh, maksud kamu set semester dia? Tak kisah. Hmm. Tak kisah. Tak ada masalah. Itu saja je cikgu mengada-ngada. Kan? Asyik segi empat je kan? Terus saya nak lukis gambar gajah. Okey, ni ada apa-apa. So kamu note tadi, okay, saya tak tulis kat sini, pelengkap adalah luar daripada kawasan. Kalau kita nak list pun, list P, semua yang dekat luar P. Okay, boleh? Tak apa, jadi kita buat quiz. Okay. Boleh saya proceed next? Boleh. Saya nak laju tu kan. Dah 10 dah. Okay, next. Sekarang kita nak buat adalah senaraikan unsur-unsur dan nyatakan bilangan unsur. Bila disebut senaraikan unsur-unsur, paling penting sekali adalah ni, curly bracket. Bila start nak menjawab unsur bagi H, ini wajib ada. Ya Allah, tulis dengan maafkan. Ya. Ini wajib ada. Kalau list kamu semua betul tapi curly bracket tak ada, kosong mati. Nak je senaraikan banyak-banyak. Okey, so apakah unsur bagi Cikgu nak tanya. Lepas tu kalau koma tu tak ada dalam curly bracket tu tak apa ke? Ke tak boleh juga? Tak faham koma. Kan kalau kita senaraikan kita kena ada koma. Dalam curly bracket lah. Okey, now contoh H. Apakah unsur yang duduk dalam H? Arti. Okey, tek lalat dia besar daripada huruf kan? Kelakar. Koma T. Okey. So koma dekat dalam. Okey. Boleh menjawab ke soalan kamu tadi, Amar? Okey, menjawab. Okey. So now dia nak NH. NH ini mewakili bilangan unsur. Number of element of H. So dalam H ini, kalau kita senarai salah, bilangan unsur kita pun automatik akan salah. Thank you yang dah menjawab. Ada 2. Yes, very good. Sebab arti, so 2 lah unsur dia. Okay. So bila senarai tu kena betul, barulah bilangan unsur. So senarai dah salah, habislah bilangan unsur. Ya, Rahman. Untuk yang bilangan tu tak payah curly bracket ke? Tak ada. Sebab dia bilangan unsur. Okay. Sama juga untuk Venn diagram yang mewakili bilangan unsur. Bila Venn diagram mewakili bilangan unsur, dia tak ada tag lalat dah. Okay, ni contoh A dan B. Lama saya tak ambil gambar pun tadi. Kalau lah dalam A ada 5 unsur, dalam B ada 4, dekat persilangan ada 1. Dia tak ada tag lalat. So itu membezakan unsur dan juga bilangan unsur. Kalau unsur ada tag lalat, kalau bilangan unsur tak ada tag lalat. Beringat Sama juga bila listing tadi. Listing unsur ada curly bracket, nyatakan bilangan unsur tak ada curly bracket. Okay, note dekat nota kamu tu. Catat semua yang saya cakap. Okay. Next, H prime. Bila kata H prime, H ni tutup dekat luar ni. Okay, apa yang ada dekat luar? Okay. PSQ. PSQ. Kalau boleh, kita susun ikut susunan ABCD. O, P, Q, R, S. So, P, Q, S. Okay. Seboleh-bolehnya cuba susun. Okay, contoh kalau kata nombor dalam tu ada 5, 3, 4, 8. So kita susunlah 3, 4, 5, 8. Okay, bukan apa, kalau tak susun tu bukan tak dapat makan, dapat. Tapi memudahkan pemeriksa untuk cek. Sebab bila saya cek, saya akan cek satu-satu sama dengan skema jawapan. Bila kamu tak ikut susunan, lambatlah sikit saya menanda. Tapi tak ada potong markah, jangan risau. Okay. So berapakah bilangan unsur H prime? Pelengkap bagi H. 3. Very good. Okay, selesai ya?
So clear? Allah Akbar. Okay. Okay, so saya proceed next. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada, saya proceed. Okay. Next. Okay. Ni nak cerita sama jugalah. Okay. Unsur-unsur dalam set buah-buahan tempatan. Okay. Simple question kan? Tapi mungkin ada orang yang tak tahu mana tempatan, mana buah-buahan import. Maklumlah, kamu lahir-lahir pun dah makan anggur kan? Kamu pun tak tahu ni tempatan ke import kan? Sebab sekarang anggur pun ada kat Malaysia. Betul? Okay. So mana buah-buahan tempatan? A, B, C, D. B. Apple, jambu, B. Wow. Kamu jawab B? Semua orang jawab B? Wow. So kamu tahu Okay. Bagus. Okay, very good. So maksudnya dalam setiap list kamu check yang mana bukan buah-buahan tempatan yang kamu potong lah. Okay. Soalan ni mungkin dah tak berapa nak relevan lah. Sebab apple pun dah tanam kat Malaysia, anggur pun kat Perlis banyak. Okay. So jangan keluar soalan macam ni lah, mengelirukan kamu. Cikgu, kalau pear tu buah-buahan tempatan ke? Pear tak. Dia sebenarnya yang bukan tempatan lah. Okay, sebab kita ambil asalnya dekat Malaysia tak ada apple, orange, anggur dan pear. Okay, yang lain ni memang kita tanam di Malaysia. Okay. Tapi mungkin dah tak relevan sangat lah soalan ni. Okay, saya cuma nak tunjukkan unsur-unsur. Ataupun dia jadi ruang sampel lah. Okay, set buah-buahan tempatan. Ini adalah ruang sampel dia set buah-buahan. So dekat dalam set buah-buahan, maksudnya ni set semester lah. Ada buah-buahan tempatan, ada buah-buahan yang diimport. Okay, kemudian bila dia nak buat soalan, dia nak eksperimen yang kamu nak buat tu, peristiwa yang kamu nak cari adalah set buah-buahan tempatan saja. So bukan buah-buahan tempatan, kamu dah reject. So tengok apa yang tinggal. Okay, boleh? Okay, proceed. Soalan yang seterusnya. Tandakan tik ataupun pangkal pada huraian set yang betul. Atau pangkal pada yang salah. Okay, dia bagi set semester dia lah. Senarai set yang ada adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okay. So dia kata ini adalah set integer positif yang kurang daripada atau sama dengan 20. Betul. Betul. Mana? Betul. Integer positif yang kurang atau sama dengan 20. Ada tak lagi integer positif yang lain yang kurang atau sama dengan 20? Ada. Kan? Tapi dalam senarai ni memang semua pun nombor positif. Tak ada nombor negatif. So pernyataan ini adalah betul. Okey. Yang kedua. Salah. Habis baca soalan lagi dah salah. Kecil hati saya. Okey, kenapa salah? Yang mana yang tak betul? X ialah gandaan bagi 10. Okey, bila dia kata gandaan pada 10, maksudnya dia adalah 10, 20, 30 dan sebagainya. Okey, 10 dan 20 dah ada. Tapi ada 1, 2, 4, 5. So maksudnya ada unsur yang salah. Bila ada unsur yang salah, ada unsur yang betul, kesemua ini, pernyataan ini tidak mewakili kesemua unsur ini. Jadi dia adalah pernyataan yang salah. Okay. Next. X ialah faktor bagi 20. Betul. 1 darab 20, 20. 2 darab 10, 20. 4 darab 5 pun 20. So pernyataan ini adalah benar. Okay, so ini adalah soalan yang keluar bahagian A. Ini keluar bahagian A sebab soalan objektif. Ini keluar bahagian B. Okay, boleh kan? Cikgu nak tanya. Ya, Pak.
Ada ke soalan yang kena tulis jawapan macam integer positif tu? Ada. Bahagian C mesti ada. Integer positif, faktor bagi, gandaan kepada, semua ada. Okay, don't worry. So kita proceed next. Boleh? Okay. Tandaikan tik atau pangkah untuk hubungan yang berikut. Okay, soalan yang pertama. 4 adalah, ni tanda apa ya? Macam subset, macam ni subset. Tapi dia ada satu lagi kat sini. Unsur ke cikgu? Unsur. Element of. Unsur kepada. Okay. Adakah 4 ini, okay, kamu nampak bila dia nak menyatakan element atau unsur, dia tak ada double bracket. Salah. Apa curly bracket. Okay. 4 unsur kepada nombor ganjil. 4 nombor genap. So automatik lah. Betul ke salah? Salah. Okay. Boleh ya? 11 elemen kepada nombor perdana. Salah. Betul. Salah. Sebab kita salah. Betul. Salah. Mana? 11 bukan nombor perdana ke? Mencabar juga lah soalan ni. Okay. Instead of dia senarai kat sini. Kalau dia senarai kat sini nombor perdana, dia akan start dengan 2, 3, Ma. 5, Allah. apa? 7, 11, 13, koma, dot. Maksudnya ada banyak lagi lah. Okay. Kalau disenarai kat sini, automatik kamu boleh jawab betul. Okay. Sebab itulah kita buat soalan, dia tak senaraikan. Dia cuma tulis nombor ganjil, nombor perdana, nombor genap. Sebab mungkin ada orang yang tak tahu. Okay. So ini betul lah nombor perdana. Apakah maksud nombor perdana? Nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri dan satu. Maksudnya tak ada dah combination nombor untuk dapat 11. Selain daripada 11 dan 1. So dia adalah nombor perdana. Okay, kalau ada combination dia bukan nombor perdana. Okay, next. 3. Bukan elemen, bukan lah nampak dia elemen, lepas tu dia ada palang begini. So bukan elemen faktor kepada 15. Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab sebenarnya dalam faktor 15, apakah faktor 15? 1 lagi 3, 5 dan 15. Okay. So sepatutnya 3 ini memang element of factor of 15. Okay, memang ada 3 dan senarai. Tapi bila dia kata bukan, pernyataan ini jadi salah. Okay. Boleh ke? Clear? Clear. Okay, very good. Okay, next. 25 bukan elemen kepada punca kuasa 3. 3. Betul. Betul. Tak tahu. Tengok tu. Lalang. Sebab 25 punca kuasa 2 sempurna. Yes, very good. Betul. 5 kuasa 2 kita dapat 25. Okay, jangan confuse. Okay. Kat sini kalau kamu tak baca betul-betul, kamu boleh jadi salah. Okay, dia bukan square root, dia cube. Square root pula. Square ini adalah cube. Perfect cube. Okay, perfect. Cikgu nak tanya. Ya. Ada ke nombor yang dia punca kuasa 3 sempurna dan juga punca kuasa 2 sempurna? Apa ya? Ni. Baca je. 16 bukan. Kalau punca kuasa 2 sempurna, kita start dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Punca kuasa 3.
1, 27, tak ada mah. Tak tahu lah kalau ke belakang tu kalau ada, check sendiri. Okey, so ni betul ke salah? Oh, 64. Thank you, Ansat Yan. 64. Betul. Okey, so ini betul. Okey, Amar dah ada. Ansat Yan dah Okey. jawab tadi. Thank you. Nanti kalau tak faham, PM tepi Ansat Yan ya. Okey. So next question. Diberi Q X di mana X ialah nombor-nombor 2 digit dengan keadaan hasil tambah digitnya adalah 10. Faham ke maksudnya? Hasil tambah digit-digitnya. Oh, tapi disebut dah 2 digit sahaja. So last nombor boleh masuk dalam ni adalah 100. 99. Okay. So dia boleh start dengan 10. 9 tak boleh sebab dia 1 digit. Last dia adalah nombor 99. Sebab dia kata nombor 2 digit. Okay. Dengan keadaan hasil tambah digit-digit adalah 10. Okay. Contoh saya bagi nombor yang pertama adalah Q sama dengan, apakah nombor yang pertama? 19. 1 tambah 9, 10. Next, ikut susunan. Tak faham lah cikgu, 19. Macam mana tu? Ini dia kata nombor 2 digit dengan keadaan hasil tambah. The sum of the digit equals to 10. So 1 plus 9 equal to 10. Oh, cikgu Taya tulis operasi tambah ya. Tak mau. Sebab dia nak list of number 2 digit. Yes, very good Cumilan. 28. Next. 37. Wah, bagus. 46, 55, 64, 73. Laju dia pun ni. Next. 55, 64, 73, 73. Next. 82, 91. 82, 91. Yes, very good. Alhamdulillah. Ada tak nombor yang kita miss? Cuba check, ada tak nombor yang miss? Memang tak ada lah kan? Sebab ini sahaja. Okey, faham Dia selalu buat soalan Cikgu nak macam tanya, tapi kalau macam nombor 10 tu tak dikira ke? nombor 10, 1 tambah 0, 1. Oh, dia macam tu. Oh, okey, faham. Ayat dia, the sum of the digit. Hasil tambah digit-digit 10. Okey. 1 tambah 0, 1. Tak achieve. Okey. So, settle kawan-kawan. Cikgu. Soalan ni memang glamour. Ya, Pang. Kalau macam 28 tu boleh terbalikkan ke? Jadi 82. Ni Dah ada dah tu, Pang. Oh. Okay. Saja je, Pang. Okey. So, soalan macam ni kenapa saya tunjukkan? Sebab soalan ni sangat glamour. Daripada zaman PMR dulu, inilah gayanya dia nak bagi kamu stres. Okay. Hasil tambah, hasil tolak. Okay. So kamu kena list, betul-betul check satu-satu. Kamu akan buang masa di sini. Especially kalau soalan objektif. Kan? Kalau soalan bahagian C, okey sebab markah dia banyak. Bila soalan objektif, 1 markah tapi kerja dia banyak, kesian kamu. Okay. Okay, next. Dia nak nilai bilangan unsur bagi Q. 9. Ya, 9. Macam mana saya nak tulis ni? Ada kurungan tak? Enggak ada. Dia ada. So terus directly sama dengan 9. Siap. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Enggak. Alhamdulillah. So proceed next. Okey, dah habis dah rupanya. Okey, habis dah pengenalan set. Now kita masuk ke tajuk yang kedua iaitu kebarangkalian mudah. Okey.
tips ni saya curi daripada kelas Cikgu Yu semalam. Semalam dekat kelas form 1, form 2, diorang belajar tajuk ni. Bab 13 form 2. So saya join kelas diorang semalam. Saya curi benda ni. Okay. Okay, memang saya copy paste daripada screenshot masa kelas Cikgu Yu. Okay, tips. Tips ini kami panjangkan masa kelas teknik menjawab SPM bersama Puan Gan. Okey, Puan Gan bagi tips cara nak jawab soalan kebarangkalian mudah. Mula-mula bila kita baca soalan, kita kenal pasti apakah eksperimen soalan itu. Okey, maksudnya soalan itu adalah berkaitan apa? Nombor ganjil ke, nombor genap ke, nombor gandaan 5 ke, apa-apa dah. Okey, bila kamu dah tahu eksperimen dia apa, kamu kena start senaraikan ruang sampel dia. What is the sample space? Bila kamu dah senarai ruang sampel, kamu kena kenal pasti event dia. Mendapat huruf vokal ke, mendapat huruf konsonan ke, apa vokal dia. Kemudian kamu kena tahu keberhasilan ataupun outcome dia. Outcome dia maksudnya kita tulis dalam bentuk kebarangkalian lah. Okey, peristiwa tadi bahagi dengan ruang sampel, dapatlah keberhasilan outcome dia. Okey. So ini adalah dua formula yang ada dekat muka surat hadapan kertas exam kamu. Ada dua ni saja. Dekat set tadi tak ada langsung formula. Okey. Set pun senang je kan. Setakat listing itu saja. Lorek-lorek amat senangnya. Okey. So untuk soalan kebarangkalian dia bagi kamu formula. Ini adalah formula kebarangkalian mendapat peristiwa A. So kita kena ambil bilangan unsur peristiwa A bahagi dengan ruang sampel. Bilangan unsur ruang sampel. Manakala kalau kita nak kebarangkalian pelengkap, contohlah soalan dia satu bakul ada 20 biji apple. Kita dengar betul. 8 biji apple busuk. Okey. So berapakah bilangan apple yang elok? So kena ambil satu, tolak yang busuk tadi. Okey, satu. Keseluruhan kan. So kita dapatlah bilangan kebarangkalian yang tidak yang elok. Okey. Apa-apalah kalau kata dalam bakul tu ada pen merah dengan pen biru. You marah, I love you. Berapa batang pen merah? Lengkap tu maksudnya pen biru lah. Okey, boleh kawan-kawan? Boleh. Okay. Tips. Okay, jom next. Okay, mari kita cuba. Soalan yang pertama. Aku nak ambil pen. Okay. Mak I kenapa jauh sangat saya buat ni? Okay, padankan setiap peristiwa yang berikut dengan kebarangkaliannya. Okay, yang pertama. Jantina seorang bayi yang baru dilahirkan adalah perempuan. 0.5. Kenapa 0.5? Bila baby lahir, sepatutnya dia ada sama ada perempuan ataupun lelaki. Okey. 1/2, 1/2. Okey, ruang sampel dia ada 2. Kebarangkalian mendapat perempuan 1, lelaki pun 1. So 1/2, 1/2. Sengaja dia tak tulis 1/2 tapi kita tahu 0.5 ini bersamaan dengan 1. So this is the answer. Okey. Boleh kawan-kawan? Okay, next. 31 Ogos ialah hari cuti am. Kalau kat Malaysia. Satu. Kenapa 1? Sebab memang ada dekat kalender. That's very good. Bukan. Memang 31 Ogos tu memang cuti am. Okay. Kecuali kita akan ada kemerdekaan lain tu. No. Okay. So memang pasti berlaku. Okey, bila pasti berlaku, confirm satu. Okey, macam tadi tak pasti. Boleh dapat lelaki ke, boleh dapat perempuan ke, tak tahu. Okey, kadang-kadang boleh scan lelaki tapi keluar perempuan pun boleh jadi juga. Okey. Okey. So next, hari jadi Alice ialah 31 Jun. Kenapa kosong? 1 sebab dia lahir 31 Jun. Tak ada pilihan jawapan, tinggal kosong. Jun tak ada 31. Very good Cik Tak fikir. Dia kata Jun sampai 30 saja. Yeay.
So kalau soalan ni keluar, masalah tadi. Tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah masa exam. Cia. Okey, boleh kawan-kawan? So sebenarnya ada beberapa keyword dalam tajuk kebaran kalian. Okey. Sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, banyak keyword yang kita gunakan. Sebab kebaran kalian ni dia kata apa, mustahil berlaku, besar kemungkinan berlaku, kecil kemungkinan berlaku. Okey, dia ada orang kata apa, ketidakpastian. Jadi kita kena kira keseluruhan dulu. Kemudian baru kita boleh tengok kalau berlaku berapa berlaku dengan berapa keseluruhannya. Okey. Okey, saya tak buat detail lah sebab teks kamu akan detail. Tahun depan kita sambung tajuk ni memang sangat detail. Dalam-dalam nanti. Okey. So tak ada persoalan next. Cuma kamu ingat tadi kalau peristiwa tu takkan berlaku. Contoh satu bakul ada pen merah dengan pen biru tadi. Okey, apakah kebaran kalian saya mendapat pen berwarna purple? Kosong. Yes, kosong. Sebab dekat dalam bakul tu memang tak ada pen purple. Okey, boleh? Okey, next. Tandakan tik pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey. Ayat paling panjang macam ni kamu memang tak berapa suka, tapi dia kena bahagian B 2 markah. Easy sangat. Okey, dia bagi Q adalah peristiwa mendapat huruf vokal. So berapa vokal? 1, 2, 3, 4 vokal. Lepas tu dia nak peristiwa pelengkap. Kalau dah Q tu vokal, pelengkap mestilah konsonan. Betul? So apa konsonan yang ada? K, B, N, G, S, N. Tapi dalam senarai ini ada A. Betul ke Salah. salah? Thank you pada yang respon. Cikgu, tapi nak tanya contoh kan. Kalau kita nak tulis balik pelengkap dia tu, kena KBNGSN ataupun KBNGS je? Sebab N dia berulang 2 kali. Kan tulis 2 kali. Sebab kebangsaan itu adalah dia punya ruang sampel. Okey, kalau N 2 kali ke, A 2 kali ke, kena tulis. Kalau tidak dia akan mengganggu bilangan. Okey, bilangan unsur dia. Okey, boleh? Boleh. Next. 2 keping shilling di lambung serentak. Maksudnya ada 2 kali. Okey, kamu boleh guna sama ada gambar raja pokok ataupun table. Ingatlah, masa form 1, cikgu gambar form 2. Ada 2 cara. Gambar raja pokok ataupun table. Okey. So bila kita apa kita sasul ni? Bila kita lambung shilling, kita akan ada 2 end outcome dia. Sama ada head ataupun tail. Okey. Ini pun sama head. Bandingan yang kedua. Sini bandingan pertama. Sini bandingan yang kedua. Buatnya bunyi mouse. Kamu boleh dengar? Dengar. Senonoh mouse ni. Benar tu tunjukkan saya buat kerja. Okey. So sini H dan H, outcome yang kita dapat adalah H, H. Ingat tak? Informan kamu ajar. Saya dah pun tu. Ini pula H dan T. H. Kamu kena ingat ni tau. Nanti tahun depan sambung lagi yang ni juga. TH. Dan last sekali T dan okay, bila kita senaraikan semua outcome, okay, semua kesudahan bagi event dia, peristiwa melambung 2 keping shilling serentak. So kita akan dapat ruang sampel dia adalah macam ni lah. Start dengan curly bracket. Tak kisahlah berapa panjang pun kawan.
kalau kata 2 baris pun mesti start dengan curly bracket and then dengan curly bracket balik. Sekejap cikgu tak faham lah kenapa. Kenapa pun? Sekejap. 2 keping duit shilling dilambung. Ini shilling yang pertama, ini shilling kedua. Okay, Kenapa shilling kedua ada 2 H 2 T? Dia ada 2 tu. Bandingan yang pertama Amar, kita banding yang pertama, kita boleh dapat H, kita boleh dapat T. Bila kita banding yang kedua pun, boleh dapat H, boleh dapat T. Possible outcome. Okay, kemungkinan. Okay, kita pun tak tahu apa yang dapat. Okay. Oh, okay, faham. Senang kita check, sama tak? Yang pertama tadi kita dapat H. Yang kedua kita dapat HT, kemudian TH, kemudian TT. Sama ke tak? Sama. Betul pernyataan ini. Okey, boleh kawan-kawan? Okey, ada tak siapa yang confused? Tidak. Tidak. Tak. Bagus cikgu form tu ajar. Memang terkesan dalam kepala otak kamu. Very good. Okey, dah settle. Ada apa-apa nak tanya? Enggak. Okey, bagus kalau dah. Kejapnya. Next question. Okey, kamu cuba jawab dulu. Saya nak screenshot. Okey, dah ke? Dah. Okey. Sorry gangguan anak-anak ni. Hey, macam-macam. Okey, next. Ini adalah satu pernyataan. Okey, dia bagi satu pernyataan, minta maaf. Otak dia pun dah hilang. Okey. Saya semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Okey. Apakah term untuk definisi ini? Adakah kebarangkalian, peristiwa atau ruang sampel? Set semua kesudahan yang mungkin. Ruang sampel. Ruang sampel. Semua orang cakap ruang sampel. Betul. Pasti. Bukan kebarangkalian, bukan peristiwa. Pasti kunci. Ya. Satu markah untuk kamu. Very good. Ini pun kena bahagian B juga ya kawan-kawan. Okey, bila tik-tik macam ni bahagian B lah. Okey, diberi ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandakan tik jika peristiwa mungkin berlaku dan pangkah jika tidak. Okey, 2, 3, 5. Yes, very good. Betul. Sebab memang ada unsur 2, 3 dan 5. Next. A, E, I, O, U. Pangkah. Apa cita pula ni? Apa cita? Cita 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiba-tiba keluar A, E, I, O, U. Hai, soal ni kalau keluar dalam exam memang kamu gelak guling-guling lah kan? Tapi suka je kan kalau keluar soalan macam ni. Memang kamu gelak lah. Senang sangat.
Okay, next. Okay, saya bagi masa 1 minit. Cuba jawab. Okay. Udah? Udah? Boleh. Dah. Okey, jom. Soalan yang pertama. Apakah jawapannya untuk soalan yang sama? Soalan yang pertama ni. Ruang sampel biasanya kita wakili dengan S. Cikgu kamu bagi tahu kan? S sama dengan A, B, C, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Kawan-kawan, kalau diwakilkan dengan huruf besar, kamu kena guna huruf besar. Kalau diwakilkan dengan huruf kecil, kamu guna huruf kecil. Kamu ikut ya. Jangan kamu buat suka hati kamu. Kalau kamu buat kat sini huruf kecil, salah lah. Sebab kat sini dia guna huruf besar. Okay. Next, peristiwa X. Sebenarnya kan semua kesudahan dalam peristiwa X. Sebab dia kata anak X, peristiwa X tu curly bracket, 1, 2, 3. pertama X. Kenapa kena pakai X? Sebab soalan bagi X. Jangan degil. Cikgu saya tak boleh tengok X. Sebab nanti saya teringat dekat X saya. So saya nak guna Y. Boleh? NO. Kosong markah untuk kamu. Okey? Faham? Okey, dululah. Dulu ada pelajar saya memang tak boleh tengok perkataan X. Lepas putus cinta tu. Boleh. Okey, settle lah. Ni, settle ni settle. Last kali, hitung kebarangkalian peristiwa X. Maksudnya P X. Huruf besar kawan-kawan. Yang guna huruf kecil sama dengan 3/6, lepas tu kecilkan 1/2. sekejap boleh working dulu. Aduh, nak bagi jawapan je. And S. Ni mesti tulis sama dengan 3/6. simplify dapat 1/2. Okay. Boleh? Settle? Ada soalan next. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor 1 sampai 15. So kamu dah boleh bayang ruang sampel dia mewakili S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ruang sampel dia. Okay. So dia tanya, apakah kebarangkalian mendapat nombor gandaan 4? So kamu kena list dulu lah. Bila kamu tak list nanti kamu ada possibility untuk buat salah. Okay. So 1, 2, kamu jawab Sementara menunggu saya, kamu teruskan menjawab. Lambat saya ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Akhirnya siap juga. Mencabar. So, mana satu gandaan 4? Kawan-kawan, apakah huruf gandaan 4? 4, 8, 12. 4, 8, 12. So, ada berapa? 3/15. Ruang sampel ada 15. Kecilkan 1/5. Okey, kecilkan dapat 1. Okey. Ini kan, kamu tengok markah, 4 markah. Kalau kamu tak buat apa-apa listing, kamu hanya layak dapat 2 markah sahaja. Okey, ingat kalau K kosong, N pun akan kosong.
N takkan boleh jadi betul kalau tak ada K. Okay. So, jangan sombong, jangan belagak, mesti senaraikan. Soalan yang kedua. So, tadi saya letak PA, now saya letak PB ya. Jika saya tulis kat kawasan sini, boleh nampak tak? PB. Apakah kebaran kalian nombor yang diperolehi bukan nombor perdana? So, kita bulatkan nombor perdana dulu lah. Yang mana apa ni? Dia satu kali dia ada. Okay. Ini nombor perdana kan? 2, 3, 5, 7, 9 bukan, 11, 13. So ini adalah nombor perdana. So yang bukan nombor perdana ada berapa? Tak kira. 9. 9. Saya tak nak kira lah, betul lah. So balance yang saya tak highlight lah. Okay, 9 per 15. Simplify dapat 3 per 5. Very good. Okay. Kat mana yang jadi working kamu? Kat mana yang cikgu tahu kamu ada working? Macam ni lah. Highlight. Kamu tick, kamu highlight, kamu bulatkan, kamu pangkah ke. Okay, so maksudnya syarat yang pertama kena list. Tulis comel-comel dengan pen. Ya, Ramanan. Kalau example kita guna petak dengan bulat tu kena nyatakan ke? Bulat untuk apa, petak Apa, saya untuk tak apa? faham. Tak apa. Saya faham. Okay. Yang saya tak faham bila kosong. Tak ada apa-apa bersih kalau jawapan PA 1 per 5, PB 3 per 5. Saya terus bagi kosong. Dia tengok orang sebelah kot. Tak boleh ya. Sebab markah dia 4. Kalau markah dia 2, maksudnya dia simple macam tadi, logik kamu dapat directly dengan melihat saja. Okay. Tapi kalau macam ni, mesti. Sebab markah dia besar. Okay. Kalau markah besar, 1 per 5 saja, saya pun tak galakkan kamu buat macam tu. Sebab kalau kata kamu tersalah, kamu buat 2 per 5, at least working kamu dah ada. Okay. Kamu dah layak untuk dapat K untuk working. Boleh ya kawan-kawan? Boleh. Next. Silakan menjawab. Saya rasa ni soalan terakhir. Okay, dia bagi 2 biji bola biru, 4 biji bola kuning, 6 biji bola merah. Okay, lepas tu dia tambah pula 6 biji bola biru, 4 biji bola kuning dalam beg tu. So maksudnya ruang sampel kita dah berubah. Lepas tu dia kata sebiji bola nak dipilih secara rawat daripada beg tu. Apakah kebaran kalian bola itu adalah bola biru? Apa kebaran kalian? Okay. So, nak katalah. Okay, saya buat macam ni. Okay. Biru 2. Kuning 4. Merah 6. Sama dengan lah. Oh. Okay. Lepas tu tambah lagi 6 biji biru. Tambah 6. Berapa jadi? 8. Kuning tambah 4. Apa jadi? 8. So 6 ni tak ada masalah. Masih lagi 6. So total berapa sekarang? 22. Very good. 22. So apakah kebaran kalian mendapat peristiwa bola biru? 8 per 22. Kecilkan. 22. Simplify. 8. 4. 4 per 11. Macam ni baru layak dapat 3 markah. Ini semua adalah working. Aduh, kan? Okay. So ini semua ni kamu tunjukkan ni. So ini kamu layak dapat K1. Ini ada betul K1. Ui, sakit yang mata. Dia nampak ke? Dan last kali N1.
Macam ni baru cantik. Boleh kawan-kawan? Boleh kan? Boleh. Okey, kalau boleh kita proceed. Next. Saya nak buat. Okay, ni dah habis. Okey, saya share dekat keep or discard. Alamak, tadi saya tak ambil gambar lagi. Terus tak ambil gambar. Tak apa dah. Okey, so next saya nak cuba whiteboard. Okey, saya ada beberapa soalan dekat whiteboard. Sekejap. Saya share. Okey. Cuba kamu klik link yang saya bagi dekat chat. Jom kita ramai-ramai masuk dekat whiteboard. Kita cuba jawab soalan set pula. Cikgu kena tulis kelas ke? Tak payahlah. Saya nak terima kemasukan kamu. Dah cikgu, saya dah waiting on lobby, in lobby. Okay. So then. Oh, saya kena accept. Oh, okay, baik. Gitu ke? Cikgu, saya nak accept. Okay, sabar ya, buat tenang, saya tengah accept. Okay. Baik. Dah masuk? Ada lagi belum? Sikit lagi. Dah masuk dah. Okay, bagus. Ada lagi yang tak masuk? Sekejap. Kita nak step. Okay, saya lagi nak try. Sebenarnya saya dah try dengan 3B. Tapi saya rasa macam susah. Tapi bila saya join kelas Cikgu Yul, dia selalu guna benda ni. Dan saya tengok macam okey. Okey, kenapa tak? Okey, ada orang nak start shooting tu. Boy. Okey, tunggu sekejap. Saya post soalan dia. Okey, ini soalan yang pertama. Sekejap, mana saya type. Kamu nampak kan soalan? Kamu tak nampak? Sekejap, kita nak type. Okey, ini soalan yang pertama. Okey. Naraikan set A dengan set B. Okey, sama. Okey, boleh nampak soalan saya? Tak ada pun soalan cikgu. Sabar. Ada lah, dah dapat dah. Okay, nampak dah. Okey. Okey, dapat dah. Fatin buka dua-dua ke? Kamu boleh komen dekat Meet pula. Okey. Okey, sekarang saya dah bagi soalan. Okey, kamu cuba senaraikan. Ada satu button A. Kamu klik A untuk menulis. Kalau kamu tulis dengan tangan sebab kamu punya skrin kecil kan. Takut nanti buruk tulisan. Okey. Kalau boleh klik dekat A. Tengok tu. Saya nampak Go dah menulis dah. Cuba tulis guna A tu. Sukanya. Saya nampak dapat. Rishigan dan jawab. Sharifah Nurin buat apa? Yasmin buat apa? Ain Amira buat apa? Okey, berapa orang je saya ada ni? Tak ramai, 4 orang tengah waiting lagi. Okay, cak saya baru accept Q, Nasaruddin, Yen, Wan, Emily. Okay, sorry tak cakap, saya tak nampak. Okay, yang baru masuk tu nampak tak soalan? Abilash, Adlan, Adlina. Nampak tak soalan? Ke saya kena push soalan lagi sekali? Kejap. Okey, saya push lagi sekali soalan. Okey, kawan-kawan yang dah menjawab, tunggu sekejap saya cek. Okey, saya nampak Go dah jawab. Cikgu, dia kata saya punya dekat waiting lobby. Dekat waiting. Oh, sorry. Ada lagi waiting.
Lambat ni masuk ni. Okey. Dah. Okey. Yang baru masuk nampak soalan tak? Sekejap saya push lagi sekali soalan. Cikgu saya still kat waiting. Tak ada dah kat waiting saya. Tak ada dah. Sekejap. Dah kosong dah waiting list saya. Sekejap line call. Oh. Sharifah Nurin buat apa? Oh, main ya. Kenapa Zo boleh tengok soalan saya nombor 2? Sekejap, nombor 1 dulu ya. Okey. Cikgu, saya pun selalu kena push pergi whiteboard cikgu, lepas tu tak pasal-pasal jawapan saya semua hilang. Oh, ya ke? Oh, sebab saya push tadi. Okey, sorry. Cikgu saya belum lah cikgu. Okey, lain kali saya dah tahu dah. Saya push sekali saja. Tunggu sekejap. Ada lagi orang yang baru masuk ni. Mahathir Iban. Tak apa, sabar. Lain kali kita dah pandai, kita pakai ni je. Okey. Sekejap ya. Saya hilang lagi ni. Saya push lagi sekali. Saya push lagi sekali untuk kawan-kawan yang baru masuk. Sorry. Okey. Okey. Sekarang boleh tulis jawapan. Saya nampak Afiq. Saya nampak Afiq dah tulis jawapan. Coach Cianci. Izul, nampak soalan tak Izul? Saya nak save yang ni dulu. Ain Amira, Yasmin, Rishigan. Tengok ada lagi orang kat lobby. Alah. Jangan push lagi cikgu, dah tulis berapa kali dah ni. Lala janganlah marah. Dah ikut. Tengok Afiq tu. Mana saya baru first time, jangan marah. Okey, sekejap saya save dulu. Dah tulis semua? Saya save ni, dah tulis Belum. Sorry. Bila saya push soalan, kemudian dia hilang. Okey, jangan marah ya, jangan marah. Okay, very good. Ya Allah, pisan Afiq. Okay, Aileen comel je dia tulis. Mak. Ada lagi orang kat lobby. Alamak, Azharina. Sorry. Jangan. Bila dia masuk, dia masuk ikut susunan. Okay, kamu nampak ke kat skrin saya? Okay, tak apa. Ini cuba-cuba. Okay, saya nampak Syarmin dah jawab. Cikgu nak tanya, saya punya cikgu nampak tak? Sekejap, belum sampai. Sekejap. Farhan, tak ada curly bracket sayang. Okay, Aileen, okay, very good. Cantik tulis ada curly bracket, very good. Fion pun saya nampak. Karanjit sedang tulis. Cute, cantiknya. Okay, Lee Jun, baru satu jawapan. Lee Muani, saya nampak. Mashira, very good. Sama dengan tak ada sayang? Sama dengan. Okay, Mingyang, okay, very good. Alia. Neng Rizwan. Syazwina, padam tak? Ila. Syamin, kenapa cantik-cantik tu? Sekyan, okay, very good. Teo Kajen, very good. Teo Kajen. Okay, bagus. Tak lama nak baca semua ya. Wah, Alia. Dia punya tulisan warna purple lagi. Pandai dia tukar-tukar ya. Oh, ni mesti dah biasa. Okay, sekejap saya screenshot sikit. Hasil kerja kami. Okay. Najwa, kenapa ada soalan 2? Marah pula tu. Okay. Dah soalan pertama semua okey ya. Hello Karanjia, hello. Ada Amuk lah. Cikgu, Ya. saya tak boleh buka, dia kata error. Arrow. Pergi sekali. Okey, soalan nombor 2 kamu dah boleh tengok? Soalan nombor 2. Saya nak
unsur. Sekejap. Abaikan unsur A prime. Itu soalan nombor 2. Nampak ke? Saya push lagi sekali sekejap. Kamu jangan tulis lagi untuk soalan nombor 2. Nanti hilang. Okey. Soalan nombor 2. Kenapa problem? Line code Syamil. Bersabar ya. Okey, saya dah push soalan nombor 2. Okey, now soalan nombor 2. Okey. Mari kita menjawab soalan nombor 2. 3 minit lagi. Okey, semua orang soalan nombor 2. Okey, very good. Azarina, soalan nombor 2. Azarina. Izul, mana soalan nombor 2 kamu? Izul, where are you? Ada ke tak ada? Okey, saya nampak Hilin tulis, Ko tulis, Lim Wanyi tulis, Fatin Adlina. Sedang menulis ya. Okey, bagus. Neng Wizwan, A prime sama dengan set kosong, betul ke? Betul sayang. Okey, Ramanan. Ikut susunan tadi saya cakapkan. Okey, very good Ramanan. A, C, E, F, G, very good. Okey, siap. Okey. Syarifah Nurin, Rashidan mana? Ya. Kalau dah siap next ke tunggu sekejap. Nanti sekejap, tunggu sekejap. Saya tengah check. Nanti saya cakap. Cikgu. Ya. Ya, Saya faham. dah buat tapi kenapa tak ada dalam cikgu punya screen? Oh, sekejap, tunggu sekejap. Internet ko. Yasmin, ada 4 soalan. Zul, Danish Irfan, Danish yang terindah. Nadira, kenapa masih lagi soalan 1? Soalan 2 sayang. Soalan 2. Okey, Syarifah Nurin, Rishigan mana? Mahathirban, kenapa soalan nombor 1 lagi? Nombor 2. Okey, saya nampak Masyirah. Mana Pang tadi? Sekejap, saya lagi sekali. Okey, Abilash. Azarina mana? Okey, Abilash, A, C, E, F, G, very good. Adlan, very good. Okey, saya pilih satu jawapan lah. Ya, ini jawapan Adlan. Sama dengan mana? Dah saja je Adlan ni. Okey, saya pilih Abilash lah. Okey, ni jawapan Abilash. Okey, A prime sama dengan A, C, E, F, G. Semua yang dekat luar ni. Okey, kamu jangan confuse dengan A yang besar ni. Huruf besar mewakili set. Huruf kecil ni unsur dia. Okey ya. Okey, A sama dengan okey ke? Ada masalah tak? Wah, Azwar pun pandai warna purple. Azarina warna biru. Okay. Oh, Azarina ada 2 Mesti satu pakai laptop, satu pakai handphone ni. Okay. Wah, cantiknya Tisan cermin. Kali bracket ke ni sayang? Ni bracket apa ni? Nak kali bracket lah. Okay. Eric ada? Mesti tak ada je. Austin, very good. Fion. Oh, dah nampak dah saya punya Go. Mana Haris? Berwarna merah. Karanci. Okay. Wah, saya ada gelak-gelak lagi je ni. Apa tu? Mana tomelnya? Tak ikut susunan sayang. Cunian A, C, E, F, G. Okay, biasakan Okay, question G. Kamu nampak? Siapa muzik-muzik ni? Fatin Adlina. Tiba muzik. Saya nak letak kat Instagram. Tertekan cikgu. Oh, pasal tak boleh undo Tak boleh nak undo balik. Okay, saya pun tak pandai benda ni. Okay, Syazwina. Okay, comelnya. Ramana. Nadia Putri? Ada jawapan tak? Michigan mana? Pinvan? Kalau kata okay pakai benda ni, so next class saya buatlah. Pakai yang ni, so tak payah pakai slide lagi dah. Saja nak tukar-tukar supaya bagi menarik PDP dan ramai yang sudi join. Biar 200 masuk dalam kelas ni. Okay, very good. Dia kajian. Okay, bagus. Yasmin, padam ni. Apa yang dipadam ni? Dia padam sekali dengan soalan ni Go. Oh, dia padam sekali dengan soalan.
Oh, okey. Sayang, satu lagi boleh tak? Sudi tak satu soalan lagi? Sudi. Okey. Saya cuba nombor 4 ah. Okey, ngada-ngada ni. Okey, nak up level sikit. Okey. Diberi set semester dengan 40 akan 9x. Sekejap. Okey, saya push. Okey. Oh. Okey, nah soalan yang keempat. Okey. Kenapa ada orang kat skrin yang kedua lagi? Empat lah. Soalan nampak tak? Alah. Sekejap. Sekali lagi saya push. Tak masuk soalan lah tadi. Okey. Sorry lah saya kabut sikit sebab first time. Malu saya. Okey. Okey. Ni ada yang dah tak ada ke? Arina Balkis? Macam dah tak ada dah ni. Erin. Izul kat mana Izul? Okey, silakan. Tengok. Michigan Sharifah Nurin kat mana? Dekat bawah ni ada page tau. Kamu boleh klik muka surat mana. Okey. Kat bawah page tu yang tambah tolak tu ada page lain. Kamu boleh tengok kat situ. Zarina ni akaun tadi ni. Okey. 12. Dapat 12 ke? Alamak, working macam mana korang? Okay, saya nampak sedang mau jawab. Be careful lah. X tu X tolak 4, X tolak 3. Karanjit pun letak ni juga, grade juga. Okay. Neng Wei Zuan dah tak ada macam dah left dia tu. Angka dah tu. Tak saya nak pilih jawapan, tak nampak lagi jawapan. Siapa yang betul ni? Using tengah buat. Okay. Buat dulu saya nak tengok. Kalau kamu pakai handphone, skrin kita kecil, susah nak menulis. Jadi kamu pilih ikon A. Bila kamu pilih ikon A, lagi senang. Sebab kamu boleh type macam type word biasa. Boleh jawab tak kawan-kawan? Nanti soalan-soalan ni saya akan share dekat GC. Dekat grup kelas je. Okay, untuk kawan-kawan yang tak dapat join. Ni tak ada ramai ni saya rasa ni. Berapa orang je. Okay, Yan punya working bagus. Teruskan Yan. Apa Yan ni? Nama dia Yan je. Okay, next step. Okay, ayat pertama dia betul. Saya ambil sebagai contoh. X tolak 4 tambah X tolak 3 tambah 1 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 3 sama dengan 40. Saya yang cikgu. Oh, Nurin. Bagus. Ayat yang pertama tu betul. Nurin Nadia. Okey, patutlah bagus. Okey, ayat pertama tu bagus. Okey. Bila kamu solve ayat ni, kamu akan dapat jawapan. Tapi minta maaf, jawapan ni dalam puluhan. Tak ada masalah. Okey. Sebab tu saya kata tadi, be careful dengan tanda. Bagus Nurin Nadia. Sebab dia buat satu-satu dalam kurungan macam ni. Ini working yang sangat bagus. Okey. Tak saya screenshot sikit. Okey. Teruskan. Kawan nampak ke saya tunjuk tadi? Ada lagi yang bagus. Alia pun bagus. Dia tulis properly. Siap dengan kurungan. Kamu tak nampak kan? Tapi kalau kamu tengok dekat
Dekat ni nampak lah. Dekat Meet. Okay. Sekejap lagi, siapa lagi? Nak tengok jawapan. Sampai dapat jawapan. Wong Rihong belum. Siap. Syamin. Masih lagi di situ. Pang. Okay, bagus Pang. Very good. Pang, tak payah curly bracket sayang. Ini kita nak selesaikan persamaan linear. Okay, kat depan tak nak sama dengan. Okay, persamaan linear. Lil, yes, very good. Dah terkeluar sikit tu soal ayat kamu tu. Bagus boleh. Ayat yang pertama tu dah dapat K1. Okay. Masyirah pun dapat K1. Cikgu, saya buat lain sikit. Kejap-kejap Ahmad, tak sampai lagi. Dimwangi. Sekejap, kat mana salah? 240 turut 19. 40 turut 19, so dapat 21. X sama dengan 21/2. Saya salah ke? 21 bahagi 2 dapat berapa? Tak saya kira. Kenapa 10.5. Dimwangi. 21 bahagi 2. 10.5. Dimwangi salah ke? Okey. Okey, bagus ni jawapan. Dimwangi. Sekejap lagi saya pilih Wani punya jawapan. Mahadevan dah dapat K1. Masyirah K1. Milian K1. Huiling K1 and 1. Junian K1 and 1. Sia kecilnya sayang tak apa. Kan tarik besar sikit boleh. Sorry cikgu komputer. Florence K1 tapi tak dapat N lagi. X dengan X jadi 2X sayang. Haris Amar. Okey, 4 budak menang. Kemudian okey, boleh Amar betul K1 and 1. Ya, sukanya. Anissa baru K1, Eli K1, Aidin K1 and 1, Silin K1, Adelina K1, satu step lagi N1. Bestnya. Macam ni baru best nampak working kamu. Sebab ramai yang tak hantar dekat GC kan. Terus saya macam, first yang apa nak buat ni. Okay, Karaji amboi cantik ni pisan. Okay. Tadi saya kata saya nak pilih siapa tadi, saya lupa dah. Nak pilih siapa? Lim Wan Yi. Okay. Saya pilih jawapan dia, boleh? Kau boleh nampak ke? Mungkin kalau kamu buka dekat Meet, kamu nampak. Okay, saya tunjukkan working Wan Yi. Okay. Nampak ke? Dekat Meet lah. Okay. Plus 2 plus 1. Okay. 3 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 1. Okay, so dapat K1. Lepas tu dia solve equation, dapat N1. Okay, mungkin soalan ni boleh membawa 3 markah. K1, kemudian step seterusnya 2X sama dengan 21, K1 lagi. So X sama dengan 10.5, N1. Okay, nak scroll up kat mana sayang? Okay, saya rasa Kalau whiteboard tu nak scroll up, jangan tekan whiteboard dia. Tekan dekat tempat selain whiteboard dia, nanti boleh scroll up. Insya-Allah. Bagusnya. Dah start kawan-kawan. Tapi saya rasa tak ramai pun. Siap dah. Okay, siapa yang nak main lagi sekali, 2.5 nanti ya. Kita buat lagi sekali ya. Okay, sebab sebenarnya saya ada 4 soalan. Tapi ni dah lebih masa 11.10. Patutnya ni masa rehat kamu. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, so kelas kita sampai di sini sahajalah. Okay, 3 soalan tadi. Saya akan up dekat grup kelas grup. Jadi siapa yang tak berjaya nak guna whiteboard ni, nanti kamu cuba jawab lagi sekali. Okay. Saya pun tak tahu macam mana nak pilih jawapan kamu dan saya conteng-conteng pun saya tak tahu. Okay, sebab saya pun first try. Kali pertama saya try dengan 3B, ini try dalam kelas online lah. Terima kasih kawan-kawan kerana memberikan feedback yang sangat baik untuk hari ini. Saya rasa sangat berpuas hati dengan kelas hari ini. Okay, sebab saya buat something new lah. Okay, berbanding kelas sebelum-sebelum ni. Okay, saya haraplah
ada sesuatu yang baru ini boleh menarik minat kamu untuk meneruskan lagi 4 kali kelas dengan saya. Okey, dalam pada itu kita sama-sama doakan Puan Teh cepat sihat. Okey kawan-kawan. So kita tamatkan kelas pukul 11.12 pagi. Akan ada satu handout soalan objektif kebarangkalian dekat GC. Nanti saya up. Okey. Okay, cikgu. Terima kasih. Terima kasih Bye. untuk hari ni. Okay, siapa yang tak dapat join, 2:30 nanti saya share link. Okay, thank you very much kawan-kawan. Bye. Oh, Terima kasih cikgu. cikgu. Bye. Ya. Attendance kena letak dalam grup ke? Ya, Ramadan, sorry. Okey. Saya tak dengar Ramadan, apa? Tak, attendance kena letak dalam grup ke? Tak payah. Tak apa. Tak apa. Okay. Thank you. So ni saya nak save jap. Dapat saya save. Bye. Thank you. Thank you, Eric. Bye. Internet tak okey lah. Okay, bye.